Okey, Assalamualaikum. Okey, jap ya. Kita adjust jap. Okey. Okey. Kita tag orang kejap. Okey. Okey, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini kita live macam biasa lagi. Alhamdulillah dapat berjumpa dengan anda semua. Pukul 9 dah. Macam biasalah kalau saya buat live, saya akan start pukul 9. Alhamdulillah hari ini tepat waktu. Pukul 9 saya buka saya punya live. Okey. Alright. Bagi siapa-siapa yang dah masuk tu, bolehlah kita share-sharekan saya punya live ni. Kita share-sharekan live ni, mana tahu apa yang saya sampaikan hari ni mungkin bermanfaat untuk anda semua kat luar sana. Mungkin ada kebaikannya yang mana mungkin boleh digunakan juga untuk orang-orang yang ada kat luar. Okey. Jadi kita setting-setting sekejap. Kita share-share dulu dalam 5 minit 9-5 minit macam tu kita start kita punya sharing-sharing ni. Kita start kita punya sharing time-time macam tu okey. Alright. Jap ya. Okey. Sambil kita share-sharekan link ni, sambil kita cerita-cerita ni sebelum saya start pada tajuk saya. Saya rasa saya nak letak tajuk lah dekat saya punya live yang saya letak ni. Bukan tajuk lah, saya buat macam satu program ambil tahu. Boleh tak? Agak-agak okey tak? Sebab kita kena ambil tahu. Bukannya kita apa orang kata bukan ambil tahu pasal gosip-gosip orang ke apa. Tidak. Tapi kita ambil tahu mengenai badan kita sendiri. Kita ambil tahu mengenai apa yang berlaku dalam diri kita. Lebih kurang lah. Kita punya program ambil tahu. Jadi kat situ macam bila saya buat live je, mesti ambil tahu mengenai apa. Mesti pasal memang cerita mengenai diri sendiri tapi mengenai apa. Seronok je tu kan. Alright. Okay. Selamat datang bagi yang dah start masuk tu. Sebab kadang-kadang kenapa saya fikir macam tu, saya nak namakan dia program ambil tahu tu. Sebab kadang-kadang kita sendiri ni dalam hidup kita lah, orang yang paling bahaya dalam hidup dia apabila dia sendiri tak tahu apa yang dia tak tahu. Dia tak tahu yang dia tu tak tahu. Itu bahaya sangat. Contoh kita kena potong kuku. Kena potong kuku lah sebab kalau tak potong kuku nanti kuku panjang, nanti kuman-kuman masuk, nanti banyaklah kebaikan untuk potong kuku. Dan semua orang tahu memang kalau panjang sikit potonglah. Dan kebanyakannya orang cuma tahu untuk potong kuku. Tapi adakah orang tahu bahawa potong kuku ada cara dia untuk kita dapat sunat dia. Sunat memotong kuku. Ada orang mungkin tahu, ada orang tak tahu. Jadi dia hanya tahu potong kuku, tapi dia tak tahu ada sunat potong kuku. Maksudnya kat situ dia sendiri pun tak tahu yang dia tak tahu benda tu. Dia pun tak sampai satu tahap sampai macam aku nak cari tahulah. Dia tak sampai tahap macam tu sebab dia pun tak tahu yang dia tak tahu. Nampak tak ayat tu? Ayat tu pening tak? Okey, terima kasih Encik Fazlin Ryan, dia tag ramai orang. Alhamdulillah. Terima kasih. Manalah tahu kan anda semua perlukan info-info ni. Jadi kita share-share kat kawan, bukan apa. Kita share-share ni maksudnya kita berkongsi kalau orang yang terima tu sebab kita tak tahu apa masalah orang. Kita tak tahu yang kadang-kadang diorang pun tak tahu benda tu. Kita tak tahu. Yang mungkin bagi kita dah tahu. Tapi mungkin bagi orang lain tu diorang tak tahu juga. Jadi bila kita share tu diorang macam ada ke topik macam ni? Ada ke kita kena tahu pasal benda ni? Dia baru kat situ trigger. Kat situ baru dia ternampak. Sebab tu kita kena share-sharekan apa kebaikan yang kita tahu sebab kadang-kadang ada orang tak tahu yang dia tak tahu. Okey, alhamdulillah.
Sekarang dah 95 minit. Okey, 95 minit dah kita. Jadi kita boleh masuk pada kita punya sharing hari ini. Sharing hari ni kita nak cerita pasal karbohidrat. Karbohidrat. Okey, siapa kat sini? Siapa-siapa kat sini yang tahu apa tu karbohidrat? Bila korang sebut je, bila anda sebut je karbohidrat tu, apa yang ada dekat fikiran kita? Apa yang kita akan fikirkan? Apa yang kita akan nampak? Sebut je karbohidrat, apa yang kita akan macam apa lah? Karbohidrat tu apa lah? Mesti kita akan fikir satu benda. Apa dia? Apa yang akan anda fikirkan? Kalau macam saya sendiri, saya sebut je karbohidrat sebelum ni, saya cuma fikir karbohidrat tu adalah sebab biasanya doktor akan cakap sebab saya ada kecil manis kan, awak jangan makan karbohidrat, yang jangan banyak sangat lah makan karbohidrat ni, kalau boleh kurangkan. Okay, so dalam otak saya adalah tak boleh makan nasi yang banyak, tak boleh makan roti yang banyak. Benda yang nasi, roti tu je lah. Tapi kalau macam sayur ke apa ke, tak kisahlah. Nampak tak? Maksudnya macam bila saya sebut je karbo adalah benda yang nampak. Kalau untuk saya masa tu adalah benda-benda yang macam bijirin-bijirin, beras, macam tu lah. Itu untuk saya masa tu lah. Tapi sebenarnya kalau ikutkan betul-betul, karbohidrat ni banyak benda dalam dunia ni ada karbohidrat. Kebanyakan makanan yang kita makan, kebanyakannya semua ada karbohidrat. Sebab makanan yang kita makan ni dia ada tiga apa orang kata, kita ada 3 nutrien dia lah. Sama ada dia ada karbohidrat, sama ada dia ada protein, ataupun dia ada lemak. Dan biasanya kalau dia tak ada protein dan lemak ni, semua tu akan tergolong dalam karbohidrat ni tadi. So itu yang kadang-kadang orang, saya sendiri pun macam oh ya ke? Sebab bila kita tengok kandungan makanan dalam satu produk, contoh kita belilah apa-apa kat luar sana, beli biskut ke, kita beli roti ke, kita beli sardin ke, tak kisahlah apa-apa jenis makanan yang kat luar yang ada tulis kat situ kandungan karbohidrat berapa, lemak berapa, energi berapa, fat berapa, benda-benda tu kan. So karbohidrat sebenarnya kat situ dia ada tunjukkan berapa banyak. Tapi karbohidrat ni rupanya bukan satu benda yang macam bijirin tu sahaja. Sebab sebab banyak, memang dia banyak. Cumanya untuk mudah faham, karbohidrat ni sebenarnya dia satu komponen dalam makanan yang mana karbohidrat ni dia akan jadi tenaga. Dia akan jadi tenaga. Kalau dia masuk dalam badan kita, karbohidrat ni akan jadi tenaga melalui kalori. Pening tak? Kan pernah dengar tak orang cakap jangan makan makanan yang tinggi kalori? Apa kaitan karbohidrat dengan kalori pula? Benda yang sama ke benda yang beza? Sebab kalori ni kalau kita makan, dia akan ditukarkan kepada gula, dan gula ni akan jadi tenaga. Karbohidrat ni pula adalah satu benda yang akan jadi kalori tu tadi, yang ada kalori tu tadi. Dan dalam makanan kita ada karbo, ada lemak, ada apa tadi, protein. So benda-benda ni tengoklah berapa banyak kalori dia ada kalori, tapi berapa banyak kalori dia yang akan terhasil jadi gula. Tapi yang paling tinggi karbohidrat. Karbohidrat kalori dia tu akan jadi gula, akan jadi tenaga. Pening dah. Pening dah. Tak payah pening. Benda ni simple je. Sebab saya pun bukan belajar sains. Saya pun orang netizen biasa yang saya faham satu-satu benda, tapi satu benda tu saya faham berdasarkan sebab saya ada masalah kecemasan yang mana memerlukan penjagaan makanan. Jadi saya faham kat situ macam mana kita nak fahamkan diri sendiri. Macam itulah saya faham ke orang lain. Okey, boleh terima. Okey, jadi karbohidrat ni dia ada kalori dia. Sebab tu bukan semestinya kalori tu datang daripada karbohidrat saja. Tidak, kalori tu datang daripada 3 tempat tadi itulah. Tapi karbohidrat yang paling besar lagi. Jadi karbohidrat ni
Dia terdiri daripada 3 unsur. Boleh? 3 unsur. Okey, dah nak masuk sains dah ni. 3 unsur. 1, karbohidrat tu bila dia ada serat, dia ada kanji, dia pun ada gula. Tapi bila kita sebut karbohidrat ni, orang akan cakap karbohidrat kompleks ataupun karbohidrat mudah. Dia ada 2 je. Karbohidrat ni ada 2 je. Kompleks atau mudah. Tadi kan saya cakap ada 3 unsur tadi tu kan. Okey. Yang 3 unsur ni, 2 pergi kat 1 ni. Yang 1 tadi pergi kat 1 ni. Okey. Nampak? Dia karbohidrat kita boleh sebut 2. Karbohidrat mudah dengan karbohidrat kompleks. Dalam kompleks ni ada 2. Ada serat dengan ada kanji. Yang satu lagi ni karbohidrat mudah, ada 1 je ada gula. Okey, nampak? 3 unsur, 2 karbohidrat kita sebut. Okey. Itu kalau ada papan putih senang. Jadi macam cikgu sikit, cikgu sains Okey. Jadi itu adalah macam mana kita nak kategorikan karbohidrat tadi. Kita kategori dia lah. 2 tadi tu. Jadi dalam 2 ni tadi, okey, dalam 2 ni tadi, untuk yang kanji macam beras, macam tepung, tu kanji lah. Maksudnya macam bijirin-bijirin. Tu daripada kanji lah. Dan ada satu lagi tadi serat. Serat sayur. Serat sayur. Macam mana? Sayur ada banyak sebenarnya. Bijirin pun ada juga. Dia kanji ada serat. Macam tu. Macam ni Macam ni nak cerita okey, macam ni contoh karbohidrat yang kompleks. Okey, kompleks maksudnya ada kanji dengan ada serat tadi tu. Jadi dalam tu ada, kalau macam orang saya cakap tadi, kanji dia bijirin juga, tapi bijirin yang macam contohnya roti. Ada juga yang buah-buahan, bukan buah tapi macam sayur yang berakar. Contoh macam kentang. Akan ada akar kan, kadang dia tumbuh akar dekat kentang tu kan. Maksudnya bila kita nak tanam, dia akan tumbuh akar kat dia. Contoh macam lobak. Okey, lepas tu ada juga yang jenis jagung. Tu adalah yang jenis kanji tadilah. Okey, tapi yang jenis serat, dia kalau kita makan tu dia ada serat dia. Contoh kalau macam kita makan oatmeal, kita makan bijirin-bijirin yang apa orang kata ada serat kat situ, ataupun ada memang sayur-sayuran. Yang jenis sayur ni memang serat lah maksudnya. Kat situ. Okey, boleh faham. Okey, alright. Dan tapi yang kompleks ni, dia perlu diuraikan dulu. Diuraikan dulu, baru boleh jadi gula. Tapi yang satu lagi karbohidrat juga, tapi karbohidrat yang daripada gula tu je. Maksudnya yang kompleks ni dia tak terus jadi gula, dia kena urai dulu baru jadi gula. Yang satu lagi karbohidrat yang mudah ni, yang mudah dia memang terus gula. Terus gula. Memang bila kita makan tu memang rasa terus manis, memang ada gulanya dalam tu. Sama ada dia adalah gula semula jadi. Contoh gula semula jadi tu macam mana? Macam apa namanya, produk tenusu, susu ataupun buah, kan ada dia punya apa orang kata gula semula jadi dalam tu kan. Dan kalau macam sayur pun boleh juga kategori dalam ni juga. Sebab ada sayur-sayur yang memang macam manis-manis sikit. Dia ada, tapi kita tak adalah rasa terus manis lah sayur ni. Tidak lah. Tapi ada kat situ. Sebab tu kalau macam sayur pun kategori karbohidrat juga. Okey. Lepas tu satu lagi dia gula. Tadi gula semula jadi. Satu lagi gula tambahan. Gula tambahan ni apa? Gula yang macam kita masak, dia kita masukkan gula tu. Kita masukkan gula. Okey. Boleh.
Boleh faham tak? Saya kalau nak explain benda ni, saya takut orang pening je. Jadi itu je lah maksudnya. Boleh katakan semua makanan yang ada dekat dalam dunia ni, boleh cakap macam tu, termasuklah sayur ke apa, semua memang ada karbo. Tapi kalau dia dah ada protein ataupun ada lemak, biasanya dia tak tergolong sangat lah. Contoh macam daging, macam ayam, yang tu dah ada protein dia. Dah ada protein dia. Kadang lemak pun ada juga dalam tu, tapi dari segi karbo tu kosong lah. Tapi semua kategori ni, karbo, lemak, protein, dia akan hasilkan kalori yang jadikan gula. Tapi sama ada banyak ataupun sikit. Sebab tu tadi saya cakap karbohidrat paling tinggi dia punya kalori. Di antara ketiga-tiga ni tadi. Lemak pun sama juga, dia kalori pun ada yang tinggi. Tengok makanan juga. Susah juga nak cakap kan. Ada juga makanan yang macam lemak pun yang tinggi juga. Sebab tu perlu diambil sedikit saja. Lemak-lemak tu. Okey, betul. Okey, alright. So itu adalah apa orang cakap kategori karbohidrat lah, kategori karbohidrat. Jadi sebab tu kalau macam bila saya, sebab sebelum ni saya pun salah faham. Sebelum saya pun ingat macam bila sebut karbohidrat je adalah benda yang semata-mata makanan jenis yang biskut ke ataupun roti ataupun nasi saja. Tapi sedangkan yang kalau benda tu adalah macam buah ke apa, buah ke sayur, itu pun kategori karbohidrat juga. Cumanya karbohidrat yang rendah. Karbohidrat dia rendah dan tinggi serat. Tinggi serat dan rendah dia punya karbohidrat tu rendah. Dia nak kata sebab nama dia karbohidrat. Jadi dalam karbohidrat tu ada serat. Tinggi serat. Bila tinggi serat, kita akan biasanya dia punya kadar pertukaran dia nak jadi gula tu rendah lah. Macam tu. Faham ke faham? Faham Tanya, jawab sendiri. Okay, alright. Okay, so itulah dia punya perbezaan. Itulah apa maksudnya karbohidrat tu. Okay, boleh ke boleh? Boleh faham ke? Boleh faham. So kat situlah baru kita boleh tengok sama ada ia akan bertukar kepada gula ke tadi ataupun tidak, berdasarkan kalau macam setiap apa yang ada ni, dia ada bacaan gram-gram dia lah. Dan gram-gram ni sebenarnya untuk setiap orang dia berbeza. Berbeza. Sebab dia akan karbohidrat yang kita perlukan untuk orang tu, dia berbeza mengikut umur orang tu. Yang pertama, umur. Maksud umur tu sama ada dia masih muda atau dah berumur. Bila dah berumur, biasanya karbo tu lagi rendah diperlukan. Kalau masih muda, sebab dia masih lagi kuat, perlukan banyak tenaga apa semua, dia perlukan lagi tinggi, lebih kurang lah. Lagi satu, tengok jantina, perempuan ataupun lelaki. Kalau kadang-kadang kalau perempuan kadang-kadang dia perlukan rendah sikit, kalau lelaki dia perlukan lebih sikit kalau dia punya karbohidrat dia. Okey, lepas tu tinggi orang tu pun dikira juga. Tinggi dengan berat, sebab bila tinggi dengan berat dia akan kira BMI. BMI orang tu sama ada normal ke tak normal. Bila normal ke tak normal, kat situ tu yang dia tengok sama ada perlu atau tidak karbohidrat tu banyak ataupun sikit untuk orang tu. Okey, boleh. Okey, seterusnya adalah aktiviti yang dia buat. Tak kisahlah lelaki ke perempuan ke, kalau aktiviti yang dia buat tu macam banyak. Contoh dia jenis sukan atlet ke, ataupun dia kerja dekat gym ke, dia kan perlukan banyak tenaga, ataupun suri rumah yang buat banyak kerja. Satu hari tak berhenti pun perlukan banyak tenaga. So dia punya karbohidrat yang diperlukan pun berbeza juga dengan orang yang biasa. Sama juga macam contoh ibu yang menyusukan anak pun berbeza. Kalau macam contoh saya, sebab karbohidrat ni kan akan tukar kepada gula tadi kan. Contoh masa saya mengandung hari tu, saya memerlukan lebih banyak insulin untuk dimasukkan dalam badan, sebab saya punya gula akan meningkat tiba-tiba, macam tu. So pun ikut kepada kadar kekuatan badan orang tu juga. Dia tengok sama ada kesihatan orang tu okey ke tak okey ke, pun boleh juga kat situ. Dan
bila apa orang kata, kita perlu aktiviti lebih, karbo tu kena lebih. Sebab karbo tu lah yang akan membantu untuk tenaga orang tu. Tak ada karbohidrat, dia tak ada tenaga. Tak ada karbohidrat, dia tak boleh jadi tenaga. Sebab karbohidrat akan tukar kepada gula yang jadi tenaga tadi, glukos lah. Dia bukanlah gula, perkataan gula, tapi kalau ikut sains ni, baca buku sains memang pening. Kalau baca buku sains pening. Jadi sebab tu saya cerita berdasarkan yang apa yang saya faham dan mudah difahami. Kat situ. Okey, boleh ke boleh? Boleh ke boleh? Okey, terima kasih bagi like, terima kasih. Okey, alright. So, kalau nak cerita pasal karbohidrat, itu je lah cerita dia. Itu je lah cerita pasal karbohidrat. Tak ada banyak pun. Itu je yang kita kena faham. Sebab bila kita faham, baru kita tahu, oh rupanya buah pun ada karbohidrat, tapi tinggi tak? Sebab tu kita kena tahu juga, kalau lagi seronok, lagi senang, lagi mudah, kita terus tengok kalori dia berapa. Kita terus tengok kalori. Lagi mudah macam tu kalau ada lah. Tapi biasanya ada certain produk, ada certain barang kat luar, bila kita nak beli, dia cuma letak kat situ karbo berapa, fat berapa, ada yang tak letak kalori berapa. Jadi susahlah kita nak tengok berapa banyak kalori tu. Sebab lagi satu, kalori ni pun dia ikut kepada badan orang tu juga. Berapa bila dia makan tu, mungkin makanan yang dihasilkan tu kalorinya ada kala tinggi, ada kala rendah. Dia depends pada badan orang tu juga. Sebab tu kadang-kadang dia tak boleh nak assume sangat berapa kalori akan terhasil. Tapi okey je, boleh je. Maksudnya lebih kurang lah, itulah kalori dia. Macam tu. Untuk setiap makanan tu kalori dia berapa banyak, macam tu. Dan berapa banyak kalori yang diperlukan untuk setiap orang. Pun boleh jugalah kalau nak kata macam tu. Tapi untuk kiraan-kiraan tu boleh je Google. Boleh je Google, tak ada masalah. Sebab sekarang kita menggunakan teknologi. Kita menggunakan teknologi, semua info, semua teknologi, semua ilmu di hujung jari. Okey, nak kena bawa kalkulator masa pergi shopping barang makanan ni. Cik Najib, kalau dah kira pun kalori tu, kalau dah memang nak beli benda tu, agak-agak nak kira dulu ke tidak. Biasanya tak payahlah bawa kalkulator tu. Biasa contohlah, kita nak beli apa, kita nak beli roti contohnya. Kita tengoklah kat situ serat dia tinggi ke rendah. Kalau serat tu tinggi, maksudnya karbohidrat dia rendah lah. Maksudnya dari segi penghasilan jadi gula tu, dia akan lambat. Dia akan melambatkan proses jadi gula tu tadi. Tapi itu je yang kita kena tengok. Tak payah nak kira-kira sangat. Tak payah nak kira. Kalau ada lagi bagus, kalau pandai kira pun lagi bagus. Tapi kalau dah tak tahu sangat, tak payahlah bawa kalkulator. Kan nanti tak balik-balik lah. Dah sekarang tengah COVID ni. Jangan lama-lama sangat kat pasar raya tu. Ya, Kak Salimah Beauty, apa yang dimakan tu? Makan banyak sangat tupau tu Ya, kena jogging lebih sikit. Bila kita exercise lebih sikit, makanan yang kita makan, kalori dia akan, gula yang kita dalam badan kita akan hilang, akan terbuang. Sebab kalori ni juga sebenarnya, kalori daripada karbohidrat jadi kalori ni, kalori akan jadi gula tadi. Dia sebenarnya bukan jadi tenaga semata-mata tau. Dia akan disimpan juga tau. Separuh disimpan, separuh diguna. Separuh simpan, separuh guna. Jadi kena make sure yang simpan jangan banyak-banyak. Sebab kalau yang simpan banyak, kalau tak digunakan, dia akan jadi tepu. Bila jadi tepu, tu akan jadi masalah lain. Tapi kalau digunakan, itu alhamdulillah lah, dia akan keluar. Jadi tenaga lah, jadi peluh lah kat mana-mana semua. Guna. Tapi kalau banyak sangat yang disimpan, kita makan, contohlah kita makan, tapi saya punya gula cantik je. Cantik gula saya dalam darah, tak ada pun naik-naik ke apa disebabkan makan-makan ni apa semua. Hati-hati, mungkin dia tersimpan. Dia disimpan. Bila dia disimpan dan disimpan tu tak pernah digunakan, itu boleh menyebabkan masalah-masalah yang lain jadi. Tu yang kadang-kadang orang kena kencing manis, ada orang kena masalah hati
masalah hati berlemak. Okey. Macam mana nak kira kalori roti canai Mak Encik, Cik Sal Cik dengan Pak Encik? Alamak, soalan ni scary ni. Untuk soalan ni, kalau rasa nak tahu berapa banyak dia punya kalori tu, selepas Mak Encik atau Pak Encik makan, selepas 2 jam dia makan, sila cek menggunakan glukometer. boleh tengok. Tapi biasanya kalau orang yang sihat, walaupun kalori yang dia makan adalah tinggi, kalau orang tu sihat, dia tak nampak pun beza kalori dia sebab insulin dia masih okey. Tapi kalau orang macam saya boleh cekkan. Jadi disebabkan saya boleh tolong cekkan, bolehlah Mak Encik atau Pak Encik hantar ke tempat saya, nanti saya tolong tengokkanlah berapa tinggi kalori dia. Jadi tenaga okey, jadi lemak alamak. Betul tu. Jadi lemak bahaya. Jadi lemak takut dia merosakkan organ. Jadi lemak takut dia melekat pada bahagian-bahagian yang tak sepatutnya. Tapi biasanya kalau disimpan tu dekat bahagian organ. Organ mana? Organ hati. Hati tu yang akan disimpan, dia jadi lemak. Okey. Semudah ABC 1 2 3 PM. Okey, seronok tu. Semudah ABC tu. Boleh. Okey. Alright. So itu adalah kita cerita pasal karbohidrat ni. Jadi saya rasa itu je yang saya boleh cerita. Oh, lagi satu, lupa pula. Okey, tadi saya cerita pasal karbohidrat jadi gula kan. Jadi gula jadi lemak kan. Jadi lemak tadi kan, lemak dalam hati kan. Jadi kalau kita nak elakkan perkara itu berlaku, sebab kita tak tahu, macam contoh Encik Najib tadi, dia bertanya berapa banyak kandungan roti canai punya kalori. Tak tahu, kecuali saya tahu, bagilah saya. Nanti saya kirakan. Okey, dia tak tahu. Jadi kebanyakan orang kat luar sana tak tahu. Bila tak tahu, jadi tolong amalkan, tolong guna satu benda yang boleh membantu untuk kurangkan kandungan kalori yang merosakkan tadi. Dan juga tolong juga cari satu benda, satu suplemen yang mana, ataupun cari pemakanan yang boleh membantu untuk buang segala lemak-lemak yang tersimpan dalam hati tu tadi. Apa bendanya? Apa benda lah? Okey, ini contoh dia. DB13. DB13 ni dia memang fokus dia adalah hati. Maksudnya dia 13 ni, maksudnya dia adalah 13 ramuan. 13 herba. Daripada 13 herba ni, 8 daripadanya adalah untuk kita buang lemak-lemak yang ada dalam hati tadi tu, yang disimpan disebabkan kita makan kalori terlampau banyak. Bila tersimpan banyak, apa jadi pada hati tadi? Hati tadi boleh jadi bengkak. Hati tadi boleh jadi kanser. Hati tadi boleh tak berfungsi. Hati tadi boleh terus, memang orang cakap sebab kerja dia kan simpan gula, dan juga dia simpan orang kata dia buang segala macam toksik-toksik yang contoh kemikal-kemikal. Kita bernafas kan ada kemikal. Kita pakai produk-produk yang ada kemikal, dia pergi ke hati dulu, dia akan bersihkan ke hati. Jadi hati tu boleh tak berfungsi disebabkan lemak tepu tadi. Jadi sebab tu kalau macam DB13 ni, dia memang fokus daripada hati. Jadi siapa-siapa yang kalau takut sangat, jangan lupa ambil DB13 untuk hati tu tadi. Bersihkan hati. Bersihkan hati dari segi roh tu lain. Ni bersihkan hati secara fizikal. Kenapa lemak suka berkampung di perut? Sebab dia COVID dia tak boleh balik kampung, sebab tu dia suka berkampung. Allahu Akbar. Okey.
untuk persoalan Cik Najib ni, kenapa lemak suka berkampung di perut, sebenarnya untuk tu saya tak dapat jawab sebenarnya. Sebab saya pun tak tahu. Sebab dia sebenarnya kalau jadi selemak ni, dia adalah tempat-tempat yang dia akan pergi. Sebab badan kita ni sebenarnya dia ada macam dia ada tempat yang dia akan simpan, tempat yang dia akan hilang, tempat yang dia akan guna untuk tenaga. Dia ada tempat-tempat macam tu. Jadi kalau jenis yang kata kenapa kat perut yang naik lah apa semua benda tu, itu dia tak, saya pun tak berapa nak kata saya pasti sangat. Jadi saya kena check dulu. Saya kena dapatkan info dulu. Saya boleh tanya saya punya doktor dulu, baru saya boleh jawab soalan Cik Najib ni. Soalan dia bertanya juga. Okey. Cara makan. Okey. Cara makan ni mengenai DB13 tadi. Okey, tak habis lagi ya. DB13 ni dia kalau memang orang tu dia rasa ataupun dia dah check dekat doktor yang dia memang ada masalah hati berlemak. Contoh hati berlemak. Ataupun sebab kan tadi saya cakap 8 daripadanya adalah untuk hati. Dan selebihnya tu adalah untuk orang kecil manis, turunkan gula, untuk betulkan balik pankreas dia, untuk betulkan balik insulin dia. Jadi kalau macam orang-orang yang memang dah tahu, pergi ke klinik, doktor dah bagi tahu, okey awak ni sebenarnya memang ada masalah hati berlemak, ataupun awak ni sebenarnya memang dah ada masalah kecil manis. Maksudnya kronik kronik, cara pemakanan dia dah ada ketulis kat belakang ni. Ambil 4 biji bulan pertama sebanyak 3 kali. Bulan pertama 4 biji. 4 pagi, 4 tengah hari, 4 malam. Dan perlu diamalkan selama 6 bulan. Jadi untuk orang yang ada masalah memang dah tahu, memang confirm dah tahu daripada doktor, memang dah dapat surat apa semua. Dia doktor kata ni memang awak ada masalah, memang ada sakit macam ni. Jadi ni ubat yang dibagi ke apa, itu ubat yang dibagilah. Tapi kalau untuk suplemen yang mana dia boleh bantu untuk bersihkan hati, sebab biasanya hati berlemak tak ada ubat. Hati berlemak tak ada ubat. Tanyalah doktor, memang tak ada ubat. Doktor akan suruh cari kalau ada. Memang biasanya hati berlemak tak ada ubat. Sebab ni pun dah ada seorang daripada mak angkat suami saya. Dia kena masalah hati berlemak dah 10 tahun. 10 tahun cari ubat tak jumpa. Doktor sendiri pun tak ada ubat untuk hati berlemak tu. Jadi bila dia pakai ni DB13, esoknya dia pakai malam, esoknya terus dia batuk-batuk keluar lendir yang macam lendir yang banyak macam tu, dia keluar pagi-pagi tu, bersih lah. Maksudnya dia membersihkan hati tu tadi. Okey. Okey. Macam mana nak kira? Okey, saya terlepas komen ni. Sekejap ada yang bertanya ke tadi? Saya takut saya tak perasan. Okey. Bukan tanya, ini menyanyi ni. Nak suruh saya nyanyi ke? Tak payah. Nanti hancur. Tak perlu. Biarlah penyanyi yang menyanyi. Saya bercerita mengenai apa yang perlu diketahui. Apa yang perlu tahu. Okey, so kita sambung balik yang cerita pasal DB13 tadi. Tu cara penggunaan bagi orang yang dah tahu. Tapi bagi yang kita ni, kita anggap kita samalah. Bagi kita orang yang memang tak ada masalah kesihatan ataupun dia tak tahu yang dia tu memang ada masalah, boleh amalkan ni untuk jaga hati dia tadi. Sebab setiap penyakit datang dari hati tau. Untuk jaga hati dia perlu makan 2 biji 1 hari 3 kali. Maksudnya 2 pagi, 2 tengah hari, 2 malam. Dan perlu diamalkan kalau biasanya dalam 3 bulan macam tu lah. Ataupun kalau dia nak terus buat amalan pun boleh, tak ada masalah. Sebab dia memang membantu untuk apa orang cakap, membersihkan hati tu tadilah. Dan kalau nak masak, pastikan guna garam buluh. Sebab dia akan detox segala asid toksik yang ada dalam darah tadi tu. Dia bersihkan segala kolesterol apa semua, dia bersihkan. Tapi yang dalam hati yang memang tutup tu, sebab darah ni kita nampak, bukanlah nampak, maksudnya dia mengalir, berjalan, bergerak, keluar. Tapi kalau untuk yang hati tadi, dia tak
bergerak, dia tersembunyi kat dalam tu. Jadi dia perlukan satu benda yang memang terus pergi kat dia. Yang terus pergi kat dia tu jadi yang ni lah, yang DB13 ni. Tapi kalau untuk masak-masak, pastikan kena guna garam buluh jugalah. Sebab dia bantu untuk detox. So itu sebab ini pun bila saya bercerita ni, biasanya itu amalan saya jugalah. Biasa tu amalan saya. Sebab tu saya boleh cerita. Okay, so ini apa yang saya sampaikan ni, semoga bermanfaat lah untuk anda semua kat luar sana. Yang mana tak tahu tu, ini adalah orang kata sebagai ikhtiar. Walaupun kita tak sakit, tapi kita cuba elak. Lebih baik kita menjaga, lebih baik kita daripada kita mengubati. Lebih baik kita elakkan benda tu berlaku daripada kita dah sakit baru kita nak cari benda untuk sihatkan balik. Nak cari benda yang boleh ubat tu bukan senang. Tak semudah ABC. Tak semudah ABC. Kalau orang dah sakit nak sembuh balik, tak semudah ABC nak baik macam tu je. Tapi orang yang masih sihat, itu lebih baik mencegah daripada mengubat. Okay, so saya rasa tak ada komen lagi yang bertanya soalan kan. DB13 alhamdulillah diri saya amalkan. Okey, alhamdulillah Kak Salimah binti. Okey. So saya rasa itu je daripada saya hari ni. Terima kasih sebab mendengar. Terima kasih juga tanya-tanya soalan ke apa. Jadi sekurang-kurangnya saya pun terfikir juga nak tanya saya punya doktor, nak tanya saya punya guru, nak cari info tu apa semua. Jadi nanti kalau saya dah dapat info tu, saya akan livekan lagi. Jadi siapa yang bertanya, make sure macam paksa je kan. Tak adalah. Siapa yang besok saya akan jawab soalan tu. Jadi esok tunggulah jawapan saya untuk soalan Cik Najib tadi tu. Sesama maaf gurau senda. Saya pun minta maaf kalau ada kata-kata yang agak menyinggung perasaan atau menyakitkan hati ke apa. Saya minta maaf. Tapi kalau ada kebaikan apa yang saya sampaikan, boleh kita sebar-sebarkan kebaikan ni. Dan kalau bermanfaat apa semua, semoga apa yang kebaikan manfaat ni saya sedekahkan untuk mak ayah saya lah, kalau memang ada kebaikan dia. Macam tu. Kalau bermanfaat boleh saya sebarkan, tak ada masalah. Lagi bagus, lagi baik. Walaupun saya yang sampaikan, tapi disebabkan anda yang memberitahu pada orang, kat situ anda pun dah dapat dia punya pahala kebaikan yang menyebarkan kebaikan tu tadi. Nampak tak kat situ? Biarkan benda baik tersebar daripada benda yang jahat tersebar. Okey, alhamdulillah. So saya rasa itu je daripada saya. Esok jumpa lagi pukul 9 dekat saya punya page ni. Kalau ada persoalan ke ataupun ada benda-benda nak tanya ke apa, boleh je komen, tak ada masalah. Nanti saya akan tengok balik. Nanti kalau saya boleh livekan jugalah untuk hari esok kalau ada apa-apa persoalan. Okey, itu je daripada saya. Okey, selamat malam. Terima kasih. Assalamualaikum.